Yang menariknya, yang negeri tadi penduduknya nak dimasukkan dalam api. Siapa yang tak nak beriman dengan raja yang zalim itu dihumban dalam parit api. Asalnya 3 orang, tapi budak kecil ulam ni pandai. Kalau nak bunuh aku senang je, kau nak islahkan kan perangai atau sifat dengki itu dengan 2 bangsa atau 2 jenis atau 2 keadaan, 2 cara. Yang pertama dengan cara ilmu, kan, memasukkan dalam diri kita ilmu. Sebab tu ilmu ni bila dia masuk kita pada malam ni, tuan-tuan dapat masuk input satu benda, dia akan menambahkan keyakinan. Sebab tu keyakinan kita ni kuat ataupun tidak bergantung kepada banyak ilmu yang masuk. Faham ni? Sebab tu orang bila dia yakin kepada Allah, saya dah sebutkan, pancangan dia tauhid, dia dibunuh sekalipun dia tak akan meninggalkan tauhid. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam sirah banyak cerita. Surah Al-Buruj, kisah budak yang beriman akhir dibunuh. Daripada budak seorang, pendeta seorang, akhirnya tambah lagi seorang menteri yang buta, akhirnya celak, 3 orang dibunuh. Akhirnya satu negeri beriman. Yang menariknya, yang negeri tadi penduduknya nak dimasukkan dalam api. Siapa yang tak nak beriman dengan raja yang zalim itu dihumban dalam parit api. Asalnya 3 orang, tapi budak kecil ulam ni pandai. Kalau nak bunuh aku senang je, kau ambil anak panah, bagai besar panah aku, tembak kat sini. Dalam tafsirnya ada kata daripada tepi pipi, ada kata lagi depan. Tetapi syarat dia bila kau nak panah aku, kata budak ni, kau kena sebut nama Allah. Bismillahirrabbilghulam, baru aku boleh mati. Kalau kau tak sebut nama Allah, aku tak boleh mati. Yang memati, yang menghidupkan aku Tuhan tu je. Jadi raja ni seronok kerana ada peluang nak bunuh budak ni. Dalam keadaan orang semua kena mengaku dia sebagai Tuhan, dia panah Bismillahirrabbilghulam, mati. Bila mati, orang ramai yang tengok, rakyat bila tengok kehebatan karamah budak ni, lalu dia kata apa? Amanna birabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ini. Lalu semuanya nak ditolak dalam api. Yang menarik, dalam syarah hadis Imam Muslim, tak ada seorang pun yang ditolak dalam api, tak ada. Semuanya terjun dalam api, sedangkan baru peluk Islam beberapa saat. Nampak? Kokohnya ilmu bila dia masuk. Sebab ilmu tu hujah, tuan-tuan. Bila dia masuk, dia tak boleh keluar. Bila orang dah yakin dengan Allah, dia dibakar, dibunuh, dicincang, dia tak akan kembali kepada menyekutukan Allah. Walaupun baru peluk Islam saat-saat tadi, amanna birabbil ghulam, kami beriman dengan budak ni punya Tuhan, dan arahan dari raja yang zalim, siapa tak nak sembah aku, tertolak dalam api yang besar. Ashabul ukhdud, ukhdud maksudnya parit api yang menjulang apinya. Semuanya terjun dalam api kerana beriman pada Allah. Sehingga seorang ibu dengan bayi yang masih kecil dikendong, ibu ni nak masuk dalam api sayang baby, tak masuk kena sekutu pada Allah. Lalu Allah berikan karamah, bayi bercakap, wahai ibu yang aku kasihi, masuklah dalam api, insya-Allah kita bersama orang-orang yang benar dalam akidah dan kepada Allah. Lalu bila baby cakap macam tu, mak baby bayi ni ambil bayi dia, terjun dalam api. Tak ada seorang pun kufur pada Allah. Ini maksud saya, asas hidup kita, baik akidah, baik ibadah, baik tasawuf, akhlak, semuanya asasnya ilmu. Tu yang ditekan ni. Cara nak mengawal hasad, mengawal dengki, mengawal kejahatan-kejahatan, dia kena ada ilmu. Ilmu yang datang memberitahu, kalau kamu hasad, kamu punya amalan habis, kamu akan masuk neraka, kamu akan ambil dosa orang yang kamu hasad. Menyebabkan orang yang ada ilmu tu, apa dia? Dia takut
nak melakukan hasad dengki. Ini maksud yang pertama. Faham tak? Sebab ni ilmu ni hujah tuan-tuan. Ilmu ni bila masuk menyebabkan kita ni jadi cerdik. Orang menderhaka pada Allah dengan dua sebab. Ingat ni, dua sebab. Apa dia? 2J. Ingat Jaya Jusko. Pertama kerana jahil, kedua kerana jahat. Kalau dia lawan Allah kerana dia jahil, tak tahu kerana jahil. Kalau dia lawan Allah, dia belajar agama, dia ada ilmu, dipanggil jahat. Dua sebab manusia akan menderhaka pada Allah. Kena ingat. Kan? Jadi maknanya macam itulah. Kan? Sebab tu kita kena bijak. Sebab ilmu ni bila masuk, dia memberi bekas dalam hati orang yang beriman. Disebut bila Pak Imam baca tadi, surah-surah ni ialah kalam Allah. Kita ni nak telinga kita bagus, dengar banyak Al-Quran, dengar banyak hadis. Sebab Al-Quran itu kalam Allah. Kalau kita faham lagi best. Seolah-olah Allah bercakap dengan kita, Allah nasihat kita. Hebat tak? Hebat. Jadi kita ni hidup dipandu oleh Al-Quran, dipandu oleh Allah. Dan juga yang kedua, Al-Quran yang tuan-tuan baca semua ni ialah mukjizat Rasulullah. Maknanya Nabi dia wafat, dia tinggalkan mukjizat supaya kita tak sesat. Macam mana boleh jadi sesat? Sebab tak berpandukan Al-Quran. Itu kan mukjizat dia. Ke tuan-tuan ingat main-main ke? Sebab itu orang yang hafaz Quran, mayat tak hancur tuan-tuan. Dalam dadanya ada kalam Allah. Dalam dadanya ada cahaya Al-Quran. Dia akan duduk di sebelah kanan. Di atas kepalanya solat, belah kanannya Al-Quran. Di samping puasanya, di samping sedekahnya. Malaikat tak boleh nak rotan, nak pukul dia, kerana dijaga oleh amal-amal yang soleh. Allahu Akbar. Sebab itu kita mari belajar. Bila kita keluar, ada kesan dalam hati kita. Bukan tuan-tuan je, saya tuan-tuan. Mengajar bukan sebab kita alim, tidak, kerana kita jahil. Bila kita berjumpa dengan orang, kita membaca, kita menyelidik, kita semakin faham, semakin faham, semakin faham, semakin faham. Kerana Quran ini, ambil satu ayat, tuan-tuan minta 30 ustaz bagi tajuk yang sama, ayat yang sama. Yakinlah demi Allah, 30 ustaz ini bila bercakap, semua benda yang berbeza. Yakinlah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.